pusat pelacuran ni macam dia perlu. Namanya pun lelaki. Kalau dia tak faham maksud saya, tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Dia tengok anak bini kita, anak dara kita, lalu silap dia rogol anak dara kita. Dia boleh jadi sampai ke tahap tu. Itu pandangan saya peribadi, tapi engkau orang fikir sendiri lah. Mungkin aku salah, tapi mungkin aku betul. Baru-baru ini tular video podcast pelakon Datuk Roshamnor berkongsi pendapat bersetuju dengan kewujudan rumah pelacuran bagi warga asing melempiaskan nafsu. Tampil membidas kenyataan berkenaan, pendakwah bebas Profesor Dr. Muhammad Ridwan T sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan aktor berkenaan. Kata Ridwan, perbuatan tidak bermoral itu dilarang dan tidak sepatutnya maksiat diselesaikan dengan maksiat. Ridwan juga berkata, jika kurang pasti untuk bercakap mengenai apa-apa isu, adalah lebih baik berdiam atau bertanya kepada mereka yang lebih berilmu. Jom kita dengar sendiri penjelasan Profesor Dr. Ridwan tentang isu panas ini. Kita dah tahu benda tu tak elok kan, ataupun maksiat, kita selesaikan dengan maksiat juga. Dia tak boleh begitu ya. Kalau kita bandingkan negara luar sekalipun di mana pelacuran telah dihalalkan, masalah tak selesai juga ya, di negara barat dan sebagainya. Sama juga di Thailand contohnya kan, orang pergi ke Hat Nyai. Saya selalu bawa contoh itu sebab orang kita ni paling ramai pergi ke sana kalau ikut statistiknya kan. Jadi apa tujuan kita pergi ke sana kan? Kalau tujuan nak melancong dan sebagainya tak masalah, tapi ada sebahagiannya yang juga melanggar pelacur. Jadi saya nak sebutkan, adakah selesai masalah pelacuran dengan menyediakan rumah pelacuran? Apakah nanti kita nak samakan Hat Nyai itu sama seperti Kuala Lumpur? Bila kita memberikan pandangan ini, biarlah kita fikir secara mendalam dahulu. Kita bercakap ni atas dasar apa? Kita tak boleh bercakap sembarangan, apatah lagi kita ada asas, kita ada agama. Apa pun saya tak setuju. Kita nak menyelesaikan masalah atas maksiat, di atas maksiat. Dia tak boleh. That is not the solution. Nak selesaikan masalah judi, buka pusat judi. Nak selesaikan masalah nombor ekor, buka untuk nombor ekor. Nak selesaikan masalah arak, buka kedai arak. Itu bukan cara kita menyelesaikan masalah. Kita ambil pada pandangan dan sudut mana. Itu pada saya lah kan. Kita perlu mengambil langkah pencegahan. Kita pun selalu sebut prevention is better than cure kan. Lagi, saya nak tanya kepada saudara-saudari, bila orang barat ya kan dilegaliskan gay, lesbian dan sebagainya, adakah benda ini berkurang? Dia terus bertambah, betul kan? Apa reaksi Prof sendiri melihat orang berpengaruh, status selebriti juga berkata sedemikian? Reaksi pertama Prof, mungkin apa yang Prof boleh kabarkan? Saya rasa terpukul bila baca benda tu. Kita jadi bahasa orang muda kata terkejut beruk lah. Itu saya kena, kita terkejut. Pasal apa kata-kata ini boleh keluar daripada seorang yang dikenali, seorang yang berpengaruh, seorang yang mungkin kita rasa kata-kata itu dia itu akan diikuti oleh pengikut dan orang ramai. Dan pada saya lah saudara ya, bila kita ragu-ragu dalam sesuatu perkara itu, saya rasa lebih baik kita diam. Banyak perkara lain yang kita boleh cakap lagi daripada kita bercakap sesuatu perkara yang bercanggah dengan agama kita, yang jauh lari daripada landasan. Kita kena ingat bahawa bukan semua orang ada masalah seperti itu. Bukan semua pekerja asing ada masalah seks. Ada orang bahagia tanpa hubungan seks pun. Jadi bagilah alternatif lain ya. Dalam Islam ni mudah saja kita boleh sibukkan diri kita, sebab kita ni apa yang kita fikir. Kalau hari-hari kita fikir pasal seks saja, memanglah kita ke arah itu bukan? Tapi kalau kita fikir benda-benda yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, kita aktifkan diri kita dengan kegiatan yang baik-baik, dengan NGO, bersahabat dengan orang yang baik-baik, saya yakin pemikiran kita tidak akan fokus kepada perkara-perkara tersebut. Jangan kita buat satu perkara yang kesimpulannya very simplistic, cetek, dan dia akan menampakkan kebodohan diri kita sendiri, kenaifan diri kita sendirilah. Saya nampak begitulah, tanpa merujuk kepada mana isu dan kepada sesiapa pun nak mengeluarkan kenyataan selepas ini. Kalau kita tidak mahir, tidak faham dan sebagainya, bukan tak boleh bercakap. Rujuk dulu kepada mereka yang mahir, yang pakar, dan barulah bercakap. Kita bimbang saudara ya, kalau kita bercakap ni dia akan melibatkan ni isu dalam akidah kita kan. Itu yang paling bahaya lah kalau kita sebagai seorang Islam ni bila bercakap ni.